Dunia kini berubah dari media mainstream kepada media sosial. Untuk memenuhi keperluan itu, kami adalah saluran media alternatif untuk anda mendapatkan berita-berita terkini. Nantikan Wadah TV dengan pengisian minda menarik. Sebaiknya supaya tulisan yang terbaik. Pastinya dengan selempang ni kita panggil apa? Muffler, selempang lah kan. Bahasa Melayu ni selempang lah. Selempang lah kan. Yang saya faham orang kampung. Apa pun yang penting tunjukkan. Ya. Dan itu yang pentingnya kerana pertama sekali Wadah TV nak ucap terima kasih kepada Nurul Izzah kerana terima kasih Wadah TV mendengar bagi masa. Ya, dalam kesibukan ni kita janji live 6.30. Jadi kita tunggu. Saya banyak kerja. Maaf. Kita faham. Kita nantikan sedikit untuk memberi waktu azan maghrib sebelum kita memulakan ini, dan kita juga dimaklumkan Izzah perlu bergegas. Tapi yang pentingnya adalah bila kita bercakap tentang tema ini, seluruh dunia bercakap tentang ini. Tapi kita juga tahu bahawa rakyat Malaysia terdedah. Jadi persepsi tentang apa yang berlaku di Palestin juga terbelah dengan persepsi masing-masing. Dan kita tahu media barat juga membawa herotan isu ini dalam persepsi mereka. Kita pun ada yang tak cakna, tak simpati, dan ada pula yang react dengan begitu keras sekali. Mungkin kita bermula di situ dulu, soal persepsinya dari kacamata Nurul Izzah Anwar. Ya, terima kasih Tuan Syed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam keadaan ramai di Malaysia, daripada kita membesar, kita memahami tentang batu asas perjuangan warga Palestin selalu dilihat sebagai simbol lah. Mereka menghadapi kesengsaraan sebagai simbol kekuatan bagi pihak kita semua, umat Islam. Tapi lebih penting saya fikir dalam konteks atau kacamata semua rakyat yang dahagakan keadilan, yang melihat hak kita sebagai warga negara, hak kita untuk hidup dalam keadaan yang stabil tanpa pelaksanaan dasar apartheid adalah the politics of dispossession. Itu Edward Said yang nukilkan. Tapi persepsi saya adalah alhamdulillah kurang-kurang di Malaysia ini kita ada peluang untuk mengetahui selok-belok sejarah. Kalau kita baca kita baca. Tadi kita sebut nama Allahyarham Elijah Gordon, Dr. Elijah Gordon. Jadi masa kita membesar, saya remaja, kita tahu tentang asas perjuangan Palestin dan akhirnya sampai ke hari ini bagaimana saya fikir yang tidak berdosa dibunuh. Ada banyak persepsi bila kita boleh membincangkan ini. Saya nak mulakan untuk cuba memahami geopolitiknya. Sebagai contoh, di peringkat awal apabila berlaku serangan, sebenarnya ramai juga umat Islam yang bahkan dunia terkejut kerana kita tahu intelijen Israel ni tak selalunya elemen begini mereka boleh intervene di tengah-tengah kan, tapi berlaku kejutan dengan 2,500 Ayash yang disediakan untuk menyerang. Saya tahu apa yang berlaku ni dia tidak berlaku tanpa ada asbab di belakangnya. Ada elemen-elemen strategik. Dari kacamata Nurul Izzah, mengapa sekarang, mengapa kini, dan apa faktor belakang tabir itu? Secara rendah dirilah mungkin saya boleh kongsikan pandangan peribadi kerana kita pun punya ramai pakar bukan sahaja geopolitik tetapi juga yang sudah meneliti dan bersama dengan asas perjuangan di bumi Palestin. Saya masih ingat semasa memegang jawatan ahli parlimen ketika itu Trump masih menjadi Presiden Amerika Syarikat. Dan secara konsisten dan sistematik, dana bagi membiayai sekolah-sekolah di bawah kelolaan UNRWA, Refugee Association, PBB, telah dikurangkan. Sampai ke tahap sekolah-sekolah pelajar-pelajar Palestin di Gaza dan West Bank itu, mereka tidak ada ruang untuk terus-menerus makanan nutrisi yang disediakan oleh pihak PBB. Ini bukan pihak sama ada the Palestinian Authority ataupun Hamas, tapi memang itu berlaku. Jadi mengakibatkan bukan sahaja kes depression, kemurungan, kita hadapi pandemik. Mereka dalam keadaan apa yang disebut oleh mantan Presiden Amerika Syarikat Jimmy Carter yang pergi melawat. Beliau sendiri mengakui it's an open air
concentration camp. It's an open air prison, ya, the real world. Jadi pada saya, kalau sesiapa yang meneliti sejarah, kita tak perlu defensif. Itu berlaku. Bila secara konsisten daripada zaman Trump dengan berapa accord yang telah diwujudkan, ya, daripada keluarga beliau, mengakibatkan, ya, sama ada proses normalisasi negara-negara Arab dengan Israel, tapi keadaan di mana lebih terdesak dan semakin terdesak. Maksudnya the end is in sight, ya, tidak ada pilihan lain, dan itu adalah satu faktor kenapa. Dan kita lihat secara konsisten setiap kali Israel menggunakan kekerasan, ya, penindasan sedemikian, tidak ada hasilnya, dan ia mengakibatkan populariti melonjak lagi untuk Hamas dalam setiap pilihan raya. Saya ingin mengajaklah orang ramai, ya, mungkin berminat dalam isu ini, boleh saja mendengar podcast yang dikelolai oleh Adam Tooze, Ones and Twos, yang menceritakan latar belakang kiranya dari segi kekuatan ketenteraan. Kenapa orang kata tidak adil? Kenapa orang sebut tentang asimetri? Kenapa orang sebut tentang kezaliman? Because dari segi ketenteraan, kekuatan Israel mengalahkan tentera Rusia. Rusia terpaksa berhadapan dengan blockade, ya, berhadapan dengan all the different economic sanctions. Israel tidak. Billions of American dollars diletakkan untuk pelaburan persenjataan mereka. Sama dengan orang duduk di Gaza, right? Dia dihalau, diusir. Kalau di Ukraine, mereka boleh, ini kata-kata Adam Tooze. Saya tak nak diputar balik. Mereka boleh lari to the hinterland, di kampung-kampung. Orang Gaza nak lari mana? Lari mana? Jadi kalau daripada kacamata factual pun, maksudnya tidak perlu kita letakkan emosi, memang tidak ada an equal fight. Dan mana perang, kita boleh nampak mereka potong elektrik, potong sumber air, potong makanan. It's unheard of. Like, can you imagine? Like, it's unheard of. Jadi pada saya, dalam keadaan ini yang mengecewakan, satu adalah keengganan negara-negara tertentu, khususnya negara Eropah sekarang ini, Amerika Syarikat dan UK, untuk secara adil, ya, mengecam tindakan tidak berperi kemanusiaan ini. So I think you don't need to have to be a Muslim, tapi hanya melihat kepada fakta. Dalam episod kali ini, kita tahu ini bukan kali pertama, bahkan mungkin akan menjadi intifada untuk episod kesekian kalinya, 5, 6, 7. Dan kita tahu penyudah yang dahulu, kalau tidak ceasefire, kalau tidak perdamaian, akan berlaku lebih banyak rampasan tanah oleh Israel. Dan ini juga yang kita dengar apa yang disebut oleh Netanyahu, mereka akan pastikan mereka menang. Bagaimana mereka mendefinisikan menang itu adalah kita akan tengok. Tetapi kita bimbang natijahnya, mereka akan menguasai sepenuhnya. Apa yang kita boleh lakukan untuk kita pastikan kali ini tidak sampai ke tahap itu? Dan Syed, sebenarnya Malaysia antara negara yang sangat konsisten dan merupakan antara negara pertama yang membawakan isu Israel diheret ke muka pengadilan Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Saya suka sebenarnya kalau boleh kita adakan perbincangan dengan Profesor Gurdial. Gurdial Singh ini antara peguam terkemuka di Malaysia dan telah membawa, ya, insiden-insiden tertentu yang memang Israel ni modus operandi, dia akan deny. Dia akan cakap memang bukan dia akan cakap memang ini pihak lain, sampai dah dipaksa untuk mengakui sama ada pembunuhan pegawai kesihatan, doktor, pembunuhan pakar media dan the different massacres yang has taken place. Jadi pada saya, kita perlu menggunakan pembuktian penggunaan acid white phosphorus. Human Rights Watch dah sebut pada kali pertama tahun 2009. Saya rujuk, alhamdulillah, Human Rights Watch dapat memperakui berlaku lagi dalam serangan terkini. Jumlah-jumlah sekolah termasuk sekolah PBB run by the United Nations. These are all war crimes. These are all unacceptable. Dan kita boleh saja mengambil tindakan selanjutnya, tetapi kita perlu secara strategik lah. Saya rasa Kementerian Luar dah mulakan hubungan, ya, dengan negara-negara Islam, tapi bukan sahaja negara Islam. Ingat, saya memang tabik lah dengan kenyataan, ya, ahli politik daripada Spanyol, daripada Colombia, maka Brazil, semua negara-negara ini mendukung resolusi PBB yang baru-baru ini. Ingat,
Untuk apa? To ensure there's a humanitarian pause. Berhenti sebentar untuk dasar kemanusiaan. So, can you imagine diveto oleh Amerika Syarikat? So for me, that's why antara yang saya lontarkan adalah kita perlu bersuara sampai ke tahap berlakunya pendakwaan by ICC. It's not easy, but I'm not just talking about Israel. Because semasa lawatan Presiden Biden, apa dia buat? Dia janjikan dana lagi kepada Israel. Dan dalam keadaan ini, itu menyokong jenayah itu. Of course. Dan ahli-ahli parlimen Britain telah bersuara sekarang untuk memastikan UK, United Kingdom pun diheret sekali di atas dokongan mereka kepada jenayah-jenayah perang. Saya nampak bukan sahaja kan berbalik kepada soalan asal tadi Tuan Syed. Tuan Syed kena What can we do to mengekang pengembangan penguasaan tanah? I don't know, because illegal occupation, mereka bukan bina rumah tau. Mereka bina kondominium. Mereka bina bangunan-bangunan bercakap langit ni di kawasan-kawasan yang memang jelas tanah orang Palestin. Jadi ini berlaku secara konsisten sampailah ke tahap meledaknya dalam tindakan. Dan saya fikir kerana itu resolusi PBB, kalau tadi Tuan Syed sebut 1948, saya jemputlah this BDS, saya ahli parlimen ketika itu, saya tulis pada Hazanah. I said, please stop buying Hewlett Packard. Because if kita kata we support Palestine, but we don't think about the economic ways to pressure, then susah. Because you have to be strategic dah. Kumpul duit is one thing, but kena strategic dah. Because dalam keadaan ini, masa Afghanistan, mereka serang. Ada tak weapons of mass destruction? And I'm fair tau. Saya belajar kat Amerika for my masters. Pada saya dalam bab ini, kita adalah negara yang berdagang, tak ada masalah. But they went to Afghanistan dan dana khazanah negara Afghanistan diberi kepada siapa? Keluarga. 9/11 when Afghanistan bukan part and parcel of the attack. Jadi saya rasa the culture of impunity. And Biden can go to US tengah bom macam tu and say this was done by the other team and macam complete disregard kematian anak-anak, kematian yang tak berdosa, penggunaan white phosphorus. Dan pada saya bahayanya adalah kehilangan kepercayaan sepenuhnya kepada kerajaan di Amerika dan akan memberi lagi ruangan kepada ekstremisme untuk merebak yang akhirnya mengakibatkan keadaan tidak selamat untuk semua. So for me, we have to speak up. That's why saya tadi dia cakap nak sebut tak pasal geopolitik. For sure. For sure. Saya diserang ada juga rakyat Malaysia yang kata, kalau saya kata Amerika Syarikat dan UK ni dan EU harus berhati-hati, mereka melakukan jenayah perang kerana mendukung Israel. Dan ada yang tanya, kalau macam tu bagilah balik pelajar-pelajar Malaysia daripada luar negara pulang ke Malaysia. Itu bukan soalnya. Tak bolehkah kita letakkan sedikit penilaian politik kita dan kita fokus bahawa ini adalah isu prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dan saya lantang juga bersuara semasa Zelensky diserang. But like I said lah, you can see, ladies and gentlemen, can you imagine TikTok? Mereka tulis surat ni kat menteri kan. Sebagai seorang warga negara Malaysia, kita tidak boleh My goodness. Can you imagine? PMX antara pernah berlaku dulu cakap pasal ini first time sebab kerana kita menyebut benda yang sudah termasuk dalam algoritma. Semua yang saya cakap semua diperakui tau dalam laporan antarabangsa. WHO, ini semua badan antarabangsa. Saya tak sebut sesuatu pun yang memang tidak diperakui. Bukan tuduhan palsu. Astaghfirullahalazim. Imagine challenge ahead. PMX antara pemimpin dunia yang paling lantang. Ada yang Putra suruh lebih lantang lagi. Saya fikir sekarang ni soal untuk bertindak. Kalau nak bercakap, nak menjerit, kita semua sehaluan. Tapi kita kena ambil tindakan, mengumpul bukti
jenayah perang, mengumpul ya negara-negara sekutu yang bersama kita yang mampu memperjuangkan agenda ini dan mengumpul kekuatan termasuklah badan-badan seperti PBB. Kenapa? Kerana mereka akhirnya siapa yang bawa resolusi? Kita boleh marah veto. Yes, I agree the veto power is completely unacceptable. Tapi saya juga puji negara seperti Brazil, Colombia, Spain yang memberi sokongan. They voted in favor. I mean, I know a few ambassadors, duta-duta yang marah. Dia kata, how can they do this? So, kita kena leverage, kita guna pakai secara strategik. So, come on lah. Kita ni, kita berikan akal, ya, berikan strategi, diberikan ruang-ruang. Saya fikir insya-Allah kita dengan, because dalam Islam saya ulang kata-kata Syekh Omar Sulaiman. Allah test us dan akan memberikan kita dalam keadaan yang sangat mencabar, tapi kita tak boleh lupa keperluan, ya. A Muslim is one that considers very thoughtfully dia punya action. Maka sudah tentu we condemn. Tapi yang saya mahu kan mungkin tindakan kerajaan yang lebih mengatur strategi khususnya dalam lawatan GCC, dan kita doakan yang mereka diberikan kekuatan dan yang lain-lain terbuka hati untuk melakukan sesuatu before your TikTok account is banned. Sehari dua ni akan ada acara yang terlibat sama. Esok, baiklah Tuan Syed ni organize. Kalau ikutkan saya off topic. Hari Ahad insya-Allah jam 10.30 pagi. Viva La Palestina, Datuk Dr. Musa Nordin. Dari dulu saya selalu pergi program beliau. Dan beliau dengan tim Imarat, saya juga kenal, ya, yang memang Imarat membantu misi perubatan di Gaza, dan mereka akan bersama-sama dan kita jemputlah semua. Saya akan letakkan dalam, kalau Instagram saya tak kena ban lah kan. Dan kedua adalah kita akan hantar protest note di Kedutaan Amerika Syarikat esok esok pada Jumaat. Sebab ini rakaman, jadi nanti orang tak boleh nak detect esok Jumaat. Demo Ahad. Demo yang dapat permit polis, mereka telah pergi pohon dengan di BKL. Okey. Penyerahan memorandum hari Jumaat itu pukul berapa? Jam 12.30. Kita akan sampai berkumpul 11.30 di Kedutaan Amerika Syarikat dan beberapa aktivis wanita, ya, bersama. Kita rasa pentinglah untuk kita menggunakan ruangan-ruangan dan saluran yang ada. Kerajaan seperkara, agensi, institusi seperkara, tapi marhain ni, orang ramai ni, mereka nak dengar mungkin sedikit nasihat, hikmah daripada Nurul Izzah Anwar. What should we do sebagai warga global? Ya, saya pun bukanlah nasihat, kita sama-sama memperingatkan kan. Saya pun dapat idea ramai daripada teman-teman yang mengatakan, pertama, jangan lupalah doa. Titipkan doa kita, kita solat, kalau boleh bangun solat tahajud, kerana terlalu beratlah ya terpaksa mereka hadapi. Dan kita tengok anak-anak kita kan, you have families, right? Saya rasa macam kita benar-benar diberikan nikmat besar untuk hidup dalam keadaan di mana kita boleh teruskan dibelai dan membelai dengan kasih sayang. Kedua adalah kita secara strategik mengambil dan cakna tentang berita terkini berdasarkan fakta, dan kita guna pakai ruang untuk mewar-warkan. Kerana apa? Kita mahu masyarakat juga mempunyai kesedaran sedemikian dan dalam segala ruang yang ada untuk terus bukan sahaja memberi sokongan daripada segi melahirkan suara kita, tapi juga dari segi ekonomi. Kerana kita tahu barang-barang, ya, dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak McDonald's ada yang menyumbang dana untuk tabung kemanusiaan di bawah kelolaan Kementerian Luar Negeri. Tetapi saya rasa untuk senarai BDS boleh kita ambil kira. Sudah tentu kita kena perhalusi. Kita tak mahu sampai ke tahap kita secara sembrono, sampai tahap kita silap dalam melakukan sesuatu. Jadi semuanya kita berdasarkan dalil, dan saya jemputlah menerusi berita-berita yang ada untuk meneruskan usaha ini. Saya tahu not easy to watch, ya. I understand. But kalau seboleh mungkin kita just to educate ourselves untuk mendapat maklumat terkini, dan kita kena konsisten. Kerana itu saya suka Kementerian Kesihatan Malaysia keluarkan kenyataan pelanggaran resolusi. Kerana apa? Kita nak pastikan ada satu bentuk
kenyataan dan jalinan hubungan rasmi Okay. dengan Palestin. Bila sebut McDonald's tadi, sebut perlu cakna McDonald's Malaysia. Itu McDonald's Malaysia. kerana disebutkan Thank you. dia keliru. Contoh. Macam mana kita nak pastikan kita dapat get the facts right ya. Kerana pemilikan kepentingan tu pelbagai. Yes. Jadi jangan sampai Yes. terpalit dan kita terbelenggu. Ramai juga mungkin Nurul Izzah mungkin terdedah jumpa Alijah Gordon, banyak forum terlibat dan pernah melihat, tetapi tidak semua rakyat nampak secara dalam dan tidak juga, bahkan ada juga yang saya kira tidak cakna dan tidak simpati kerana merasa agak detach. Digambarkan tadi soalan anak-anak kita, ya, di mana mereka, bagaimana kita boleh menyantuni mereka, apa platformnya yang boleh kita gunakan supaya ia menjadi benar-benar elemennya kemanusiaan dan benar-benar menyentuh dalam hati. Saya rasa memang sudah tentu kita berhadapan dengan cabaran bahawa dana yang dilaburkan oleh pihak Zionis itu melebar luas, merewang-rewang dalam media sosial dan sebagainya. Jadi memang cabaran ya untuk bawa ke depan, tetapi saya tak nampaklah kita di Malaysia ni, alhamdulillah, antara tentera-tentera saya bertupa yang dibenci ya. Israel koyak jadi hashtag. Mereka benci. Tapi pada masa yang sama saya minta lah, saya kata kita kan semasa pandemik kita selalu sebut tentang kesihatan mental. Kan ini mangsa perang, dalam keadaan mereka terpaksa berhadapan dengan pembunuhan ramai-ramai. Jadi sama juga bila masa ya kita melihat petikan ucapan belanjawan Perdana Menteri 2024. Boleh sebut mana? Boleh sebut Rohingya. Jadi saya rasa kalau kita teruskan dalam usaha ini, yang kita nampak berempati dan terus memikirkan ya, cuba kita fikirkan di bumi Allah ini ya, bagaimana kita boleh melebar luaskan lagi dukungan untuk mempertahankan mereka yang dizalimi. Nurul Izzah, terima kasih daripada Thanks, kami di sorry that Wadah today TV. not very, I'm Still, feeling it. alhamdulillah, we still make it. Cumanya menariknya kerana ini episod yang saya sendiri merasakan live dan di band sepanjang saya ikut udara. Ini dalam believe it, man.